Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. Okey, jadi seperti biasalah. Okey, macam mana aku cakap dulu, Liga Super kali ini memang agak hambar. Bukan kerana prestasi Sabah FC, tapi kerana penjodolan yang telah dilakukan oleh pihak penganjur yang memberikan satu tempoh yang lama dari satu perlawanan ke satu perlawanan, dikenakan lagi dengan perlawanan yang dipospon yang melibatkan Sabah FC juga telah memberi impact yang cukup besar lah bagi aku untuk mengekalkan kehangatan saingan Liga Super ni. Tapi walau macam mana pun, perlawanan untuk Sabah FC telah kembali ke saingan Liga Super, di mana perlawanan menentang Perak akan berlaku pada hari ini sewaktu video ini direkamkan. Dan harap maklum, perlawanan akan berlangsung pada 5 petang. Perlawanan away untuk Sabah FC di Stadium Perak lah. Jadi ini merupakan satu perlawanan yang bagi aku sekian lama kita tidak beraksi. The only perlawanan yang Sabah FC lalui adalah perlawanan persahabatan menentang Tawau tempoh hari. Itu pun kita menang 2 gol berbalas 1. Bukan dengan pemain kesebelasan utama lah. So aku tidak boleh macam mengambil perlawanan tersebut menjadi tali ukur untuk menentang Perak pada perlawanan ini. Tapi bagus perlawanan tu ada, at least bagi mereka untuk mengekalkan tempo mereka lah. Lebih kurang begitu. Tempo permainan mereka, tempo mentaliti mereka, apa semua. Perlawanan menentang Perak ni bukanlah satu perlawanan yang aku boleh katakan kita confirm menang, kerana ini yang best lah. Aku memang menantikan perlawanan menentang Perak ni juga, especially selepas perlawanan yang melibatkan mereka menentang JDT ditangguhkan tempoh hari, oleh kerana reason yang diberikan oleh JDT, kualiti padang, lepas tu hujan juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan JDT tidak ingin melakukan perlawanan tersebut. Di sebalik tu aku tak tahulah, kita tahu banyak rumours di sebalik perlawanan tu, tapi walau macam mana pun ini telah memberi satu macam yang orang boleh katakan macam Perak sekarang berkadang geram, di mana ramai fans mengatakan yang Perak adalah merupakan satu tim yang boleh mencalarkan rekod JDT selain daripada apa yang telah dilakukan oleh PDRM. So itu pun merupakan salah satu cerita yang cukup menarik pada perlawanan yang bakal berlangsung menentang JDT tempoh hari, tapi di cancelkan oleh kerana reason-reason yang aku mention tadi. Jadi membuatkan perlawanan menentang Sabah FC merupakan satu perlawanan cukup getir untuk Sabah FC, kerana aku katakan di video tadi, Perak ni macam geram sekarang ni. Okay, geram. Lepas tu dikenakan lagi dengan rekod perlawanan mereka, 3 perlawanan yang telah mereka lalui kebelakangan ni tanpa kalah guys. Manakala Sabah FC 3 perlawanan sebelum ni belum berjaya mencatat sebarang kemenangan lagi. Dikenakan lagi away. Jadi ini merupakan satu perlawanan yang cukup getir. Satu kerana of course Perak mahu mengekalkan rekod tanpa kalah mereka dan mahu terus membuktikan yang mereka sekarang layak berada di kedudukan terkini mereka, di mana kalau kita tengok sini kedudukan Perak sekarang berada di tangga keempat guys. Itu adalah di mana sepatutnya dan sebelumnya kita berada di tangga tersebut, di mana Sabah sekarang berada di tangga ke-8. Jadi perlawanan ini juga cukup penting. Itu cerita Perak lah. Bagi Sabah FC pula, seperti mana aku katakan tadi, 3 perlawanan belum mencetak sebarang kemenangan lagi. So ini adalah perlawanan yang cukup penting untuk kita. Perlawanan ke-11 yang cukup penting kita. Tangga ke-8 baru mengutip 14 mata, di mana tim-tim lain yang boleh menggugat kedudukan kita sekarang ni adalah seperti PDRM, Kuching dan juga Pahang, di mana mereka juga akan melalui perlawanan tersebut, di mana PDRM 15 mata, Kuching 14 dan juga Pahang 11 mata. Sekiranya berlaku kesilapan di dalam perlawanan ni, mungkin akan mengekalkan Sabah FC berada di mid table, ataupun at least mungkin jatuh ke tangga ke-9. Lebih kurang macam tu. Itu adalah benda yang 9 atau 10 lah. Itu benda yang boleh terjadi di dalam perlawanan ni. Dan seperti aku katakan, ini adalah merupakan perlawanan yang cukup getir dan juga penting untuk Sabah FC. So di antara Sabah dan Perak ni, aku rasa Perak melalui perlawanan mereka yang maksud aku Sabah sudah lama tidak beraksi. Perak dalam tempo tu ada juga perlawanan yang telah mereka lalui. Kalau dari segi match fitness apa semua tu, Perak nampak lebih mempunyai advantage pada perlawanan ni lah, dikenakan lagi again mereka selaku tuan rumah pada perlawanan ni. Jadi untuk Sabah FC, aku cuma mengharapkan apa yang telah
mereka lalui sewaktu menentang Tawau tempoh hari boleh membawa tempo tersebut untuk menentang Perak ni, dan aku mengharapkan bukanlah satu lah, aku mengharapkan 3 mata lah boleh kita bawa balik daripada perlawanan ni. Tapi again, Perak adalah merupakan salah satu ancaman yang pasukan yang mempunyai ancaman yang terbaik lah, underdog yang terbaik untuk perlawanan Singa Liga Super 2024 ni. Bagi persiapan Sabah FC pula guys, kalau aku tengok gambar training, boleh katakan almost kesemua wajah-wajah skuad utama ada dalam training tersebut. Ada travel ke Pulau Pinang sebelum menuju ke Perak. Kenapa Pulau Pinang? Kerana itu adalah airport yang terdekat sebenarnya lah untuk menuju ke Perak ni. Dan ketiadaan Darren Lock hasil daripada kecederaan sewaktu perlawanan Harimau Melaya tempoh hari, aku tidak tahu sama ada ia boleh memberi impact ataupun tidak, kerana kita tidak juga menggunakan Darren Lock sebagai main striker. Di sebaliknya adalah merupakan seolah-olah macam satu support striker ataupun mengisi bahagian sebelah kiri Sabah FC. Aku boleh katakan impactnya tidaklah sebegitu besar, melainkan Darren Lock berada di bahagian hadapan. Tapi kita sudah mempunyai satu pemain import untuk mengisi bahagian hadapan tersebut. So aku wondering siapakah yang boleh diisi di bahagian kiri Sabah FC, dan aku mengharapkan sekali lagi Kumaran lah. Walaupun aksi dah up and down dalam beberapa perlawanan yang terdahulu yang melibatkan beliau, cuma buat masa ni beliau adalah individu yang layak untuk berada di posisi tersebut, kerana kita tidak mempunyai siapa-siapa lagi yang lebih sesuai untuk berada di bahagian tersebut. Unless Farhan diturunkan dan juga Sadi diletakkan di sebelah kiri. So itu adalah merupakan satu lagi tactical yang boleh digunakan oleh UKS. Dan untuk tu pun Farhan pun telah membuktikan juga lah, beliau pun mampu juga untuk menerajui kesempatan utama Sabah FC. Cuma sekarang remain to be seen siapa yang bakal diturunkan dan apa tactical yang digunakan. Tapi yang pasti 3-4-3 tetap akan diteruskan lah. Dan again, untuk sebelum aku menutup video ni, aku merasakan perlawanan yang agak sukar, tapi aku mengharapkan 3 mata untuk Sabah FC, dan pemain Sabah FC boleh mendapatkan kembali fokus dan juga momentum perlawanan bagi mengharungi perlawanan yang seterusnya. Jadi guys, itu adalah sedikit pengungsian daripada aku dan juga pendapat mengenai perlawanan ni. Bagaimana pula pendapat anda? Dan apa juga prediction anda? Sila tekannya di ruang komentar di bawah. Bertemu lagi di video akan datang guys. Assalamualaikum.